Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak teruskan masih lagi bab 2 ekosistem iaitu 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan organisma dengan persitaran. Okey, kita masuk pertama iaitu habitat ya, iaitu persitaran atau tempat tinggal suatu organisma lah ya. Seperti yang anda tengok di sini, ada kolam ya, ada hutan ya, ada bukit dan gunung ya. Okey, spesies pula merupakan sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. So, anda boleh tengoklah ini satu spesies yang sama ya. Itik ni ya. Populasi pula ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Anda boleh tengoklah penguin ni hidup dalam kawasan yang sejuk. Kita pula komuniti, beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. So dalam populasi ni ya, dia ada banyak binatang lah. Anda boleh tengok kat sini ya. Okey, ekosistem ya. Ekosistem pula ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk segala komponen bukan hidup ya, seperti air, udara dan tanah. Ini kita panggil satu ekosistem lah. Yang ni dalam air ya. Okey, keseimbangan ekosistem ya. Ekosistem yang seimbang dia tidak banyak berubah lah dalam satu tempoh masa yang panjang ya, di mana saling bersandaran di antara komponen bukan hidup seperti air, cahaya, udara dan tanah ya. Itu adalah interaksi antara organisma dengan bukan organisma ya. Dan dia juga mempunyai bekalan yang berterusan lah, bekalan cukup seperti oksigen, makanan, perlindungan dan pasangan membiak. Itulah dikatakan sebagai ekosistem yang seimbang ya. Ini contoh dia lah ya. Okey, kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Okey, contoh kawasan gurun ya, kawasan yang panas ya, kering ya, kurang tumbuh-tumbuhan ya. Jadi binatang kat sana dia ada penyesuaian dia untuk hidup di kawasan seperti itu. Contohnya unta. Dia ada bonggol-bonggol tu ya di pada badan dia. Anda boleh tengok sendiri ya pada unta ni. Di sini ada 2 bonggol. So bonggol tu sebenarnya lemak ya. Lemak dia simpan lemak sebagai tenaga dia lah ya. So dia tak makan berapa hari pun tak apa ya. Unta ni dia tahan ya. Sesuai dengan kawasan yang panas ya, kering ya dan berpasir seperti di kawasan gurun. Begitu juga tumbuhan di sana lah ya, contohnya kaktus ya. Dia boleh menyimpan air dalam batang dia ya dalam jangka masa yang lama tanpa perlukan air yang perlu disiram hari-hari lah seperti pokok-pokok yang lain ya. So ini adalah penyesuaian hidupan di kawasan gurun ya. Okey, begitu juga di kawasan tropika. Tropika ni kawasan kita lah ya. Di mana keamatan cahaya dan kelembapannya tinggi. Jadi mudahlah tumbuh-tumbuhan nak hidup. Ya. Tropika ni termasuk Malaysia ya. Okay, mamalia pula mempunyai bulu yang pendek supaya kurang menyimpan haba. Ni contoh dia lembu lah ya. Dan reptilia pula menjadi tidak aktif pada waktu panas ya. Sebab kita tropika ni ya, kita katakan cuaca kita adalah hampir sekata lah sepanjang tahun ya. Jadi kalau waktu panas dia tak aktif ya. Okey, seterusnya kawasan sejuk, kawasan tundra ya. Jadi organisma sana dia ada cara penyesuaian dia. Contohnya musang ya. Musang Arktik ni dia punya telinga yang kecil ya, supaya dapat mengurangkan kehilangan haba dia. Anda boleh tengok gambar ni, telinga dia kecil je. Dan tumbuhan kat sini pun tak banyak ya. Contohnya lumut ya, yang ni ya, sebab dia boleh tahan lah ya. Jadi tumbuhan di kawasan ni, contoh dia lumut lah ya. Kerana kawasan ni sejuk dia berpanjangan, jadi tak banyak tumbuhan yang boleh hidup ya. Sebab tundra ni kawasan yang sejuk sepanjang tahun ya. Interaksi antara organisma ya. Okey, ada beberapa interaksi antara organisma iaitu simbiosis yang pertama. Okey.
Di mana simbiosis ini terdiri daripada mutualisme yang pertama, komersialisme yang kedua, dan parasitisme ya. Parasit lah. So ini kategori bawah jenis interaksi simbiosis. Okey, interaksi yang kedua pula ialah mangsa dan pemangsa ya. Dan yang ketiga pula interaksi dia adalah persaingan. Jadi kita tengok satu persatu ya. Kita mulakan dengan simbiosis ya. Okey, yang pertama simbiosis iaitu dua atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain ya. Di mana dia terdiri daripada tiga ya interaksi dia iaitu mutualisme, komersialisme dan parasitisme ya. Okay, kita tengok satu persatu. Okey, apa dia mutualisme? Mutualisme ialah interaksi yang beri manfaat kepada kedua-dua organisma tersebut. Kedua-duanya mendapat keuntungan ya. Okey, contohnya. Contoh dia ialah kulampai ya, merupakan contoh interaksi mutualisme antara alga dan kulat. Ya, di mana alga dia boleh buat makanan sendirilah ya. Dia boleh buat makanan secara fotosintesis. Walaupun alga ni dia bukan tumbuhan tetapi dia mempunyai ciri-ciri tumbuhan di mana dia boleh buat makanan sendiri dalam proses fotosintesis ya. Jadi makanan tadi ya, kulat diambil juga oleh kulat lah ya. Dan kulat pula dia bekalkan air, mineral dan perlindungan kepada alga. Jadi masing-masing dapat keuntungan, dapat kepentingan masing-masing ya. So alga buat makanan ya. So kulat dapat makanan tersebut ya. Dan kulat pula bagi support dari segi sumber pula. Jadi inilah contoh ya antara alga dan kulat. Okey, contoh kedua pula buran ya. Melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Buran ni lah tumbuh-tumbuhan dalam laut ni ya, yang tepi ikan ni ya. Ikan pula ya dapat membersihkan buran dan memberikan nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Jadi saling dapatlah antara ikan dengan tumbuhan buran ini ya. Okey, contoh lain pula ialah lebah dan tumbuhan berbunga. Okey, lebah dia akan ambil madu lah ya, dia akan hisap ya. Madu ya daripada bunga ya. Dia ambil makanan daripada bunga. Dan bunga dapat apa? Bunga pula dia akan disebarkan dia punya pembiakan, pendembungaan dia ya. Jadi itu cara dia membiaklah. So lebah dengan tumbuhan berbunga ni saling berinteraksi antara mereka dan saling mendapat keuntungan ya. Okey, yang kedua pula kita tengok ya, iaitu komersialisme. Iaitu interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa memudarat atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Maknanya seorang je dapat, satu lagi dia tak rugi dan dia tak dapat apa-apa lah ya. Komersial pula adalah organisma yang mendapat keuntungan lah, kita panggil komersial ya. Okey, contoh komersialisme ni ikan remora ya. Dia melekat pada ikan hiu, pada badan ikan hiu. Nak boleh tengoklah yang kecil ni ya. Ni ikan remora. Okey, dia melekat pada badan ikan hiu. Dia dapat apa? Dia dapat perlindungan, dia dapat pengangkutan percuma serta sisa makanan ya. Ibarat awak naik basikal, awak pegang kereta. So awak dapat semuanya ya. Dapat perlindungan ya, dapat pengangkutan ya. Macam itulah. Dan ikan hiu sebagai perumah dia tak ada apa-apa kesan lah ya, dia tak dapat kebaikan dan juga keburukan. Mana tak ada apa-apa yang dia dapat lah ya. Jadi yang di sini kita panggil keuntungan sebelah pihak saja. Satu pihak lagi tidak rugi dan tidak untung ya. Okey, contoh lain pula paku pakis langsui ni. Paku pakis ni anda boleh tengok ya, dia tumpang pokok besar ni ya, pada batang pokok besar ni ya. So paku pakis langsui ni dia adalah komersial lah ya. Iaitu boleh menumpang di celah-celah dahan pokok rumah
untuk mendapatkan cahaya matahari, ya, untuk dia hidup dan buat makanan dia lah, ya. So, ini adalah contoh komersialisme lah, ya. Tapi tumbuhan tu tak ada apa-apa lah, dia tak dapat apa-apa faedah daripada paku pakis tersebut. Okey, parasitisme, ini yang ketiga, ya. Interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudarat atau merugikan organisma yang satu lagi. So, parasit ialah organisma yang mendapat keuntungan. Perumah pula organisma yang dimudaratkan. Kalau tadi, satu dapat untung, satu tak dapat apa-apa. Yang ini, satu untung, satu rugi. Itu parasitisme. So, kita tengok pula contoh dia. Contoh dia cacing lah dalam perut kita, dalam usus yang tepatnya, memperoleh perlindungan dan nutrien daripada usus manusia sebagai perumah. Cacing pita tu parasit. Kita manusia mengalami kerugian kerana kehilangan nutrien kepada cacing pita. Kalau kanak-kanak zaman saya dulu, kalau ada cacing dalam perut memang tak lalu makan lah. Apa yang kita makan, cacing yang dapat. Seterusnya kutu yang duduk atas kepala kita, dia hisap darah, dia dapat makanan. Kita dapat apa? Kita dapat gatal, kita dapat ketidakselesaan, darah kita diambil oleh dia, So ini juga adalah contoh parasitisme, Okey, lintah ni dia anggap parasit lah, Dia menghisap darah manusia dan haiwan, Sama juga dia dapat untung bila dia duduk kat kita, dia kenyang, dia dapat nutrien. Kita tak dapat apa-apa lah. Tapi sebaliknya, kita pula rasa gatal, rasa tak selesa, dan sebagainya. Okey, yang ni pun sama, Rafflesia, sejenis tumbuhan yang besar, sebenarnya dah tak banyak tumbuhan Rafflesia ni, biasanya berada di kawasan Sabah. Di Semenanjung ada, tetapi sangat terhad. Saya dengar di Perak, sudah dijumpai, Jadi Rafflesia ni adalah parasit lah. Dia akan dapat keuntungan daripada perumah yang dia tumpang, iaitu akar pokok. Dia duduk di bawah, Akar pokok akan rugi kerana kehilangan nutrien kepada Rafflesia, Okey, hubungan ataupun interaksi yang seterusnya ialah mangsa dan pemangsa. Dalam interaksi ini, pemangsa mendapat manfaat manakala mangsa dimakan oleh pemangsa. Boleh tengok sinilah, Harimau dia makan kuda belang. Ini dipanggil interaksi, nama dia mangsa pemangsa. Dan yang ketiga ialah persaingan. Interaksi yang ketiga kita panggil persaingan, di mana haiwan dan tumbuhan bersaing untuk keperluan hidup yang sama, seperti ruang, air, makanan, dan pasangan membiak. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kamu kepada cikgu. Okey. Selamat belajar dan mengulang kaji. Assalamualaikum.